Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa keputusan terkini Rafizi berkait dengan keputusan dan janji beliau? Janjilah kesediaan beliau untuk meletak jawatan jika kalah dalam pilihan raya PKR. Apabila beliau kalah di dalam timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Menjadi persoalan netizen ialah bila agak-agaknya Rafizi akan letak jawatan. Tapi kita tolak belakang itu kerana sebenarnya bukan ahli PKR yang mahu Rafizi letak jawatan, tapi para penyokong-penyokong PN walaun. Mereka lah yang terhege-hege nak mahu Rafizi letak jawatan. Berita buruknya petang ini ialah Rafizi belum dan tak akan letak jawatan lagi. Jadi, tak apalah apapun mereka cakap terhadap Rafizi, itu keputusan Rafizi. Apapun yang mereka cakap, tiada kepentingan untuk PKR. Yang ada kepentingan untuk PKR ialah keputusan Rafizi. Bukan mengikut telunjuk walaun, bukan mengikut telunjuk pembangkang. Pedulikanlah mereka di sana, kata sebahagian netizen penyokong Rafizi. Hari ini, mata tertumpu kepada Rafizi. Apabila Rafizi bukan sekadar tidak letak jawatan, bukan sekadar mengecewakan para pembangkang, bukan sekadar mengecewakan walaun yang terhege-hege menuntut Rafizi letak jawatan, yang aku hairan tahlah. Walaun pula yang terhege-hege nak menuntut letak jawatannya Rafizi. Kalau Rafizi letak jawatan, apa pula kaitan mereka dengan Rafizi? Paling-paling yang mereka suka ialah berlaku ketidakstabilan dalam PKR. Jadi sangatlah mustahak untuk Rafizi mengetahui perkara tersebut. Jangan dilayan permintaan orang yang tiada kaitan dengan mati hidup sebuah parti tersebut. Kalau mengikut telunjuk pembangkang ataupun walaun yang terhege-hege nak menuntut, terlompat-lompat nak menuntut Rafizi letak jawatan itu, yang akan menanggung musibah, yang akan menanggung masalah ialah parti PKR itu sendiri. Hari ini Rafizi hadir. Kehadiran Rafizi, curi tumpuan, terus berkhidmat sebagai Menteri Ekonomi. Ya, itu dia. Rafizi bukan sekadar kuat, tapi dia teruskan tanggung jawab sebagai Menteri Ekonomi. Ada netizen dan rakyat Malaysia mendoakan supaya Rafizi kembali pulih semula. Yang lalu sudah lalu, yang baru biar dihadap, kata mereka. Hari ini, di sebalik spekulasi peletakan jawatan daripada kabinet selepas pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli dilihat tenang hadir menjalankan tugas di sidang kemuncak ASEAN ke-46 di pusat KLCC di sini pada Selasa. Menteri Ekonomi itu dilihat menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMPEAJA ke-16 yang bermula pada jam 8 pagi tadi. Rafizi menyertai sidang kemuncak itu yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebaik tiba, beliau dilihat berjabat tangan dengan Anwar dan delegasi ASEAN yang lain. Pemimpin lain yang hadir termasuk Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Para pemimpin kemudian bergambar bersama sebelum sidang kemuncak bermula, dan Anwar dilihat berdiri di sebelah Marcos dan Prabowo, manakala Rafizi berdiri di sebelah Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kwok Kim Hon. Marcos kemudian menyampaikan ucapan pembukaan sebelum sesi tertutup bermula. Hari kedua sidang kemuncak ASEAN akan menyaksikan sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC yang kedua dan sidang kemuncak sulung ASEAN GCC China berlangsung. Pada 10 Mei lalu, Rafizi menyatakan kesediaannya untuk melepaskan jawatan dalam kabinet sekiranya gagal mempertahankan jawatan sebagai timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti yang berlangsung pada 24 Mei.
Rafizi berkata beliau akan kembali menjadi pemimpin di peringkat akar umbi dan berkempen secara intensif untuk parti. Ahli Parlimen Pandan itu tewas kepada Nurul Izzah Anwar bagi jawatan timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sejak semalam, ramai yang mempertikai kononnya Anwar Ibrahim aniaya Rafizi. Keluarga Anwar Ibrahim aniaya Rafizi. Spekulasi dan naratif itu bermain di pelusuk-pelusuk sampailah ke pelusuk-pelusuk ke lubang cacing. Ramai yang menggunakan isu itu untuk menyerang PKR, menyerang Rafizi dan menyerang Anwar Ibrahim. Yang paling sadis sekali, para walaun pembangkang turut menunggang isu itu. Mereka sibuk bercerita tentang nepotisme, sibuk bercerita tentang kononnya Rafizi sudah dikhianati, dan keinginan mereka, impian pembangkang, melihat Rafizi betul-betul mengambil tindakan yang di luar jangkaan, yaitu keluar parti PKR. Sebenarnya, para pembangkang maupun walaun yang benci dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dan benci dengan Rafizi, bukanlah mahu masa depan Rafizi menjadi terbaik. Tetapi mereka mencongak, mengatur, cuba mengapi-apikan menjadi batu api, supaya Rafizi berjadi hasut keluar daripada parti PKR. Ada juga pemimpin-pemimpin tertentu yang mula memancing Rafizi. Mereka kata, Rafizi perlu mencari payung baru. Rafizi perlu menyertai parti baharu. Dulu kau kutuk Rafizi. Dulu kau kata Rafizi tak berguna. Tapi bila masa sekarang ini, anda pula nak pancing, nak beli, memujuk, nak memikat Rafizi. Orang dasar tak ingat dunia, kata netizen. Dasar lupa diri, kata netizen. Hari ini menjawab kepada tohmahan, menjawab kepada fitnahan dan hasutan, menyatakan kononnya Anwar Ibrahim aniaya Rafizi. Jawapannya mudah, yaitu tidak dapat dilihat. Saya tidak pun nampak yang Anwar Ibrahim menganiayai Rafizi. Bahagian mana Anwar menzalimi dan menerajang Rafizi? Nurul Izzah ikut prosedur bertanding. Bahkan sejak awal lagi, Nurul Izzah dan bondanya berjuang susah payah membina parti puluhan tahun, start from zero. Segalanya tergadai, segala keringat, segala harta, air mata mengalir demi melihat parti daripada zero ini menjadi hero. Mereka bukan jenis dapat kerja guna kabel bapak. Nurul Izzah Anwar tidak menjadi pemimpin kerana adanya kabel bapak. Dipilih-pilih oleh bapak. Sebaliknya, Nurul Izzah memang parti PKR dibinanya dengan korban. Tak kala Anwar dikurung dalam penjara. Nurul Izzah sanggup menggadaikan pengajiannya demi mahu melihat PKR bangkit. Rafizi baru saja aktif sebenarnya dalam kepimpinan pusat PKR lepas resign dari Petronas. Bahkan ketika PRU 2008, batang hidung Rafizi pun tak nampak rupa lagi. Apatah lagi tahun 1998. Rafizi hanya mula aktif dalam kepimpinan pusat PKR setelah Pakatan Rakyat dan Selesa menang 5 Negeri 2018. Itu pun sebab Anwar lah yang bawa asuh Rafizi hingga Azmin Ali pun naik cemburu. Jadi, bahagian mana Anwar aniaya Rafizi demi naikkan anak sendiri? Sebaliknya, anak Anwar yang bernama Nurul Izzah, beliaulah yang berjuang menaikkan parti bapaknya. Sejak usia remaja bersama bonda, ingat senang ke nak bina parti miskin.
tak kalah berdepan penguasa kerajaan 2/3 majoriti pada waktu itu, yang mana dipimpin oleh penguasa, yaitu UMNO dan Barisan Nasional. Masih ingat lagi betapa sukarnya parti ini bangkit di jalanan, ditangkap, dikeroyok, difitnah, dan macam-macam lagi. Mereka bukan mudah-mudah dapat kerja guna kabel bapak macam seorang anak bekas Perdana Menteri ini. Dilantik tiba-tiba jadi timbalan miti, walaupun kalah di tangan KJ dalam pemilihan UMNO. Itulah dia. Ini memang real punya boboi lah. Nurul Izzah Anwar betul-betul real punya boboi. Kerja pun hebat. Tapi yang ini seorang nih, Boboiboy yang dipanggil Boboiboy ini, ialah Mukriz anak Mahathir. Kerja pun apa yang berjaya sangat. Tak reti berdikari pun, kata Ahmad Hussein. Itu memang satu perkara yang menarik. Kini, bila Tun Mahathir tidak lagi berpengaruh dalam kerajaan, sudahnya Boboiboy atau Mukriz Mahathir sekali gahib, kalah, sehingga hilang wang pertaruhan. Minta maaflah Tun Mahathir yang dihormati, saya bukannya mengutuk Tun, tetapi saya nak basuh Boboiboy ini supaya dia reti berdikari. Tak guna bercakap tentang Boboiboy ini. Sebab kenapa? Bercakap pun tak pandai, berucap pun tak reti. Entahlah apa punya dia ucap setiap kali berucap, kata penulis di Facebook ini. Berbeza dengan Izzah yang membina karakter, membina karirnya sendiri saat ayahnya dalam tahanan penjara berkali-kali, petah berbahas dalam parlimen, fasih berpidato. Pendek kata, memang Izzah berdikari walau kudratnya adalah wanita kaum ibu. Lebih daripada itu, Nurul Izzah waktu itu bermula seawal remaja beliau, membina karakter yang luar biasa. Jadi oleh itu, berhentilah melabel Nurul Izzah dan juga Wan Aziza dengan tohmahan yang bukan-bukan. Sungguh mengarut jika dua beranak itu dituduh hidup senang lenang dapat kerja guna kabel bapak. Mereka bukan macam Boboiboy, bukan seperti Boboiboy, Mukriz. Sedangkan Tuan Berahim, Tuan Man sekalipun dapat naik politik kerana memiliki hubungan dengan orang tertentu. Begitu juga anak Hadiawang, mudah-mudah terpilih jadi calon dan menang Dewan Undangan Negeri. Lepas tu dapat duduk dalam kerajaan Terengganu. Kalau dia bukan anak Hadi, siapa nak pandang dia? Berpidato pun langsung tak sedap. Realitinya, Izzah bukan jenis mudah-mudah dapat kerja guna kabel bapaknya. Nak guna kabel bapak macam mana sedangkan Anwar dalam penjara 10 tahun waktu itu. Jadi nak kata Anwar Ibrahim yang bantu ataupun nak kata Nurul Izzah bergantung pada bayangan ayahnya, itu semua adalah fitnah semata-mata. Nurul Izzah dan bundanya susah payah bina pikir, bermula dari kosong, start from zero, jauh berbeza dengan Boboiboy Mukriz atau anak menantu Hadiawang. Jadi, saudara-saudara sekalian, inilah yang perlu Anda faham dan perlu Anda tahu kenapa Anda harus mengecam mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.